tanda mengharap kasih dari muka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya bawakan bingkisan untuk sama-sama kita nikmati. Dipersilakan. Roda Sri Pinang, satu intervensi kemurungan dan kebimbangan. Dipersilakan adik Payi. Ini adalah promosi melalui intervensi molek Roda Sri Pinang, molek senoti wak boleh kemurungan dan juga kebimbangan. Molek senoti bagi sungai Pinang. Mari pakai adera, mari pakai ajubo, Roda Sri Pinang bagus sekali. Okey tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya isu kesihatan mental semakin menjadi-jadi. Ini dibuktikan oleh WHO. WHO merakamkan bahawa kehilangan ahli keluarga, yang kedua pengasingan terlalu lama di rumah, kehilangan pendapatan dan takut dihinggapi virus menyebabkan isu kesihatan mental semakin tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, yang saya gariskan di atas itu adalah kemurungan dan di bawah ini ialah kebimbangan. Simptom-simptomnya. Simptom kemurungan itu tadi ada dalam soal selidik PHQ 9, yang kebimbangan ada dalam soal selidik GAD 7 yang kita sama-sama dilaksanakan di sekolah. Seterusnya. Tuan-tuan dan puan-puan, isu ini semakin hari semakin menarik perhatian kita semua sehingga kita melaksanakan ujian DAS sehingga tahun 2019, dan pada tahun 2019, 2020, 2021 dan sekarang masih belum lagi kita menerima apa-apa arahan, tetapi kami telah melaksanakannya. Kenapa? Kerana saya menyertai seminar kesihatan mental yang dilaksanakan oleh Hospital HPRZ Kota Baru. Ini ialah dapatan perhatian saya sejak 2019 sehingga sekarang. Ciri-ciri klien yang kemurungan dan kebimbangan. Yang pertama, mereka ni tidak banyak cakap, suka berkurung dalam bilik. Mereka tidak berada pada here and now. Dia tidak fokus pada keadaan di dalam kelas. Mereka suka bersendirian. Mereka suka kegelapan. Dan mereka mewujudkan rakan imajinasi. Siapa tu? Orang lain yang mereka wujudkan, watak lain. Sehingga ada klien saya kata, Mami pun ada dalam watak itu. Di sekolah mereka memanggil saya Mami. Saya kata, kenapa tak datang jumpa Mami? Saya takut. Saya tak mau. Saya rasa saya gagal. Semua orang melihat saya negatif. Seterusnya, mereka tidak suka perubahan dan tidak mahu berubah. Daripada GBKSM, kami dapati bahawa kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, tiada intervensi khusus. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Yes, sebab itulah saya wujudkan Roda Sri Pinang. Dan kemudian klien tidak meluahkan perasaan. Kebanyakan GBKSM bila buat sesi kaunseling individu, saya tak cakap. Saya tak cakap. Tahu tak, kita punya tools is the best tool untuk menggalakkan klien kita bercakap dan meluahkan perasaannya. Klien juga banyak berdiam. Masa sesi yang terhad menyebabkan kita tidak dapat meneruskan sesi ini. Tetapi melalui tools yang saya perkenalkan ini, insya-Allah akan memberi peluang yang sangat baik, puas kepada tuan-tuan dan puan-puan dan puas kepada klien. Selain itu, klien juga tidak memberi kerjasama seterusnya. Okey, objektifnya ialah yang pertama, melahirkan klien yang dapat meluahkan isi hati. Tuan-tuan dan puan-puan, isi hati bukan saja diluahkan kepada rakan, tetapi kepada GBKSM pun boleh. Okey. Yang kedua, melahirkan ketenangan dalam diri klien. Apabila mereka tenang, mereka dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik dan mereka akan cemerlang. Mewujudkan here and now. Anda berada pada sekarang, bukan pada masa lampau. Anda berada pada masa sekarang, bukan SPM yang akan berlangsung 2023. Dia dah fikir waktu ini, tuan-tuan dan puan-puan.
padahal benda itu lambat. Seterusnya, menghasilkan intervensi terancam kepada klien. Kenapa? Kerana kita ada roda 1 dan roda 2 dan roda 3 terancam, dan kita ada appointment dengan klien. Kita akan bagi tahu lepas ni, 2 minggu lepas ni datang jumpa mami, lepas ni datang lagi. Yang seterusnya, menghasilkan laporan sesi yang terancam. Kenapa? Kerana kita tahu intervensi yang sesuai untuk klien kita, dan kita juga adalah kaunselor berdaftar. Apabila kita merujuk klien kita kepada hospital atau klinik kesihatan, mereka akan menerima. Seterusnya, menghasilkan kepuasan perkhidmatan kepada kita. Apa lagi yang kita nak dalam perkhidmatan kita selain daripada kita rasa puas melihat student kita sangat kualiti. Seterusnya, okey, ini adalah langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, saringan WULI dan GAD 2. Kemudian jika WULI itu ya atau salah satu atau kedua-duanya ya, kita akan teruskan ke saringan PHQ 9, iaitu skornya 5 hingga 27. Tetapi jika GAD 2-nya melebihi 3 untuk GAD 2 ni kebimbangan lah, kita teruskan ke saringan GAD 7 dan bacaannya 5 hingga 21. Barulah kita mulakan intervensi roda Seri Pinang. Seterusnya, lepas melalui roda Seri Pinang sebanyak 5 roda, tetapi tidak semestinya 5. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang 1 sudah cukup. Kerana setelah berlaku, saya melaksanakan dari 2019 hingga 2022 sekarang, saya dapati ada beberapa perkara yang perlu diubah suai. Nanti saya akan tunjukkan. Balik semula kepada yang tadi. Selepas itu barulah kita melaksanakan kali yang kedua. Soal selidik PHQ 9 dan GAD 7. Jika masih lagi dan kita sebagai GPKSM, kita dah tahu yang klien ini sudah berubah ke positif ataupun tidak. Okey, pada saat itu kita boleh melaksanakan ujian kali yang kedua. Jika bacaannya PHQ 9 dan GAD 7 0 hingga 4, maknanya pelajar ini mengikutilah gaya hidup sihat. Tetapi jika bacaannya lebih besar, maka kita perlu rujuk kepada ibu bapa melalui surat panggilan dan bertemu untuk konsultasi, ataupun kita rujuk ke hospital. Seterusnya, okey, ini ialah intervensinya. Yang pertama ialah roda berwarna. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah aktiviti direktif. Saya akan katakan begini. Okey, sekarang buat satu bulatan besar dalam kertas lukisan anda. Bahagikan kertas lukisan anda kepada 8 bahagian. Warnakan mengikut warna-warna yang positif dalam hidup anda. Bukan positif ya, maafkan saya. Warna-warna yang penting dalam hidup anda. Klien akan mula mewarna. Okey, dan yang tadi ya. Okey, bila klien mula mewarna, dia melakukan pendedahan ke diri kerana mereka tahu manakah warna yang positif. Tuan-tuan dan puan-puan, bila melaksanakan aktiviti ini, jangan membuat interpretasi, jangan membuat jangkaan. Ini hanya alat. Kita masih melaksanakan sesi kaunseling, menggunakan teori, menggunakan teknik, menggunakan proses yang sama. This is only the tools. Ini hanyalah alat yang menambah nilai perkhidmatan kita. Okey, pelajar akan melakukan pendedahan ke diri, dia bagi tahu mana yang positif, mana yang negatif, dan berlakulah perubahan serta perkongsian. Okey, seterusnya, ini saya katakan penambahbaikan. Saya menggunakan teknik cut and edit. Mari kita lihat, dia adalah satu video. Bagi murid ini atau klien ini, warna merah itu ialah kemarahan. Baginya, jangan beranggapan kadang-kadang tidak. Jadi kita perlu meneruskan sesi dan bertanya kepada pelajar. Okey, mana awak lebih suka? Ada warna kemarahan atau sekarang warna kemarahan itu telah jadi begini? Sebenarnya kita sedang melaksanakan dispute the belief system of the student. Sebenarnya kita sedang mendispute, tapi menggunakan teknik atau intervensi roda sensitif. Warnakan ruangan yang telah awak buang tadi.
Okey, kita sebagai JBKSM kita tidak mengarahkan apa-apa, kita cuma kata warna positif, dan bila dia mewarna kita boleh bertanya, apakah maksud warna itu? Dia akan menerangkan. Okey, seterusnya ialah roda yang kedua, iaitu roda bebas. Saya katakan kepada student atau klien, lukiskan satu bulatan besar, kemudian warnakan dengan lukisan yang bertema bebas. Inilah hasilnya. Arahan yang sama tapi tengok kepelbagaian. Ini menunjukkan bahawa unconscious pelajar itu telah keluar dan dia akan bercerita. Lukisan yang di atas itu, ini yang saya bentangkan dalam seminar Persatuan Kaunseling Syar'i Malaysia dan mendapat persitil penghargaan. Yang ini ya, saya bentang sebagai kajian kes. Yang ini ialah pelajar-pelajar saya lah atau klien-klien saya, dan mereka melakukan peluahan emosi sebab kita mengadakan sesi kaunseling seperti biasa. Terdapat elemen positif pada saat ini dan ada ketenangan. Seterusnya, roda bersegi. Arahannya juga sama, dalam satu bulatan, kemudian lukiskan segi-segi yang ada dalam hidup anda dan warnakan, dan mereka akan melukisnya. Di sini juga berlaku peluahan perasaan dengan lebih mendalam, dan mereka adalah lebih positif. Jadi jika mereka positif, kita boleh bagi saringan yang kedua untuk PHQ 9 dan GAD 7. Sama ada sesi ini boleh ditamatkan ataupun diteruskan dengan roda seterusnya. Seterusnya, roda rama-rama. Arahannya sama juga, dalam satu bulatan lukis anda sebagai rama-rama, dan pada saat ini mereka sangat sudah rasa bebas, seronok dan positif. Okey, seterusnya, ini ialah roda bertulis. Saya katakan, okey, dah buat satu bulatan, kemudian tulis harapan anda. Kalau tuan-tuan dapat baca dengan baik, semua ni harapan ni telah positif. Seterusnya, okey, ini ialah impak roda Sri Pinang. Yang pertama, saya utarakan beberapa orang klien di sini. Akmal, Amirul, Nisa, Hidayah, Anis dan Iqbal. Tengok skor sebelum intervensi, semuanya tinggi. Skor selepas menurun. Keputusan peperiksaan sebelum intervensi 1A, dan akhirnya murid ini mendapat anugerah pelajar cemerlang, naik pentas untuk menerima anugerah. Yang paling bahagia ialah JBKSM, dan yang keduanya ialah guru kelas mereka. Seterusnya, Amirul daripada result-nya sebelum tadi, daripada keputusannya yang rendah menjadi lebih baik dan menjadi penolong ketua dan sembuh dari keradangan kulit. Seterusnya, Nisa sama juga daripada PHQ 9 yang begini, semakin rendah, result semakin baik, dan AJK rumah sukan sembuh dari migraine. Begitu juga Hidayah, keputusan skor juga rendah, dan pengerusi pengawas PSS. Pada masa itu dia pengawas PSS, sekarang adalah ketua, sembuh dari migraine. Anis juga begitu, dan Iqbal. Dan berlaku peningkatan grade purata sekolah daripada 5.24 hingga sekarang 5.14. Apa rasionalnya? Apa kaitannya? Kerana sebahagian besar pelajar yang mengalami kemurungan dan kebimbangan telah normal. Okey. Ini ialah pengiktirafan dan penglibatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini daripada Tuan Pengetua sebagai pentadbir. Ini adalah YDP, IDG. Ini ialah guru kelas. Ini ialah contoh klien. Dan Presiden PK Persatuan Kaunselor Pendidikan Dr. Siti Taneza Toha telah menulis surat penghargaan kerana saya juga adalah salah seorang daripada kaunselor sukarelawan untuk PK. Okey, ini perkongsian, dan saya juga menyediakan satu buklet untuk panduan tuan-tuan dan puan-puan. Di sini boleh dipaparkanlah buklet tersebut. Saya juga berkongsi secara bersemuka melalui TikTok dan secara Facebook saya sendiri dan Facebook Celana Kaunselor, dan juga ini ialah flipbook. Bersama dengan para hakim sudah ada buku itu, dan di depan ini juga ialah contoh buku panduan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Jika berminat bolehlah, kerana ini adalah wakaf ilmu jariah yang berpanjangan daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.